di permukaan bumi ini, yaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, yaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, first move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul 'adzim. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah sangat-sangat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih menjadi orang Islam, masih menjadi orang yang beriman, insya-Allah orang yang bertakwa dan orang yang diberikan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tak dapat digambarkan tuan-tuan, tak dapat digambarkan daripada 7.5 bilion penduduk dunia, hampir 2 bilion penduduk Islam, Allah pilih kita menjadi salah seorang daripada 2 bilion penduduk dunia Islam itu, insya-Allah. Tuan-tuan hidup dengan Islam, tuan-tuan dilahirkan dengan Islam, tuan-tuan dibesarkan dengan Islam, tuan-tuan diremajakan dengan Islam, tuan-tuan didewasakan dengan Islam, dimatikan dengan Islam. Alhamdulillah, menghadap Allah di padang mahsyar nanti dengan Islam. Inilah pasport yang terbesar yang tidak ada tolak bandingnya kepada diri seorang insan yang lahir di permukaan bumi ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang betul sekalian, atas syukur itulah kita mesti mendakwahkan agama Allah. Kita mesti menghidupkan agama Allah. Kita mesti menyuburkan agama Allah. Dalam kepala kita, syarikat kena maju, agama mesti lebih maju. Diri maju, agama lebih maju lagi. Keluarga kita maju, dari segi ekonominya maju, dari segi profesionalismnya maju, dari segi keselesaannya maju, dari segi kelengkapan-kelengkapannya maju. Tapi kita hendak kelengkapan Islam lebih hebat lagi dalam rumah itu. Infrastruktur Islam lebih hebat daripada yang ada di rumah itu, lebih hebat daripada yang segala-galanya. Facilities untuk Islam di rumah itu lebih hebat daripada yang segala-galanya. Maknanya tuan-tuan dan puan, seluruhnya menjurus kepada Allah,
menjurus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lari daripada Allah. Jangan lari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan dan puan, the point of the fulcrum tu dia punya inti dia punya pertemuan itu mestilah ada dasar Islam, diikat oleh Islam, disatukan oleh Islam. Tuan-tuan dan puan, dia dalam rangkaian yang nama Islam dalam hidup kita. Jasadnya Islam, jasadiyahnya Islam, akliyahnya Islam, ruhiyahnya Islam, seluruhnya. Sebab itu dalam perjuangan kita dalam hidup ini, tuan-tuan dan puan, seluruhnya. A question of means to an end. Maknanya, saya ni hidup untuk Islam. Bahkan saya mati untuk Islam. Saya bekerja untuk Islam. Saya ada pangkat untuk Islam. Saya ada kedudukan untuk Islam. Saya ada duit dalam bank untuk Islam. Saya ada kemewahan untuk Islam. Saya ada kedudukan dalam masyarakat untuk Islam. Saya ada berbagai title adalah untuk Islam. Saya ada kelulusan adalah untuk Islam. Segala-galanya untuk Islam, tuan-tuan. Untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi yang penuh dengan barakah ini, tuan-tuan, saya nak cerita pagi ini. Oleh kerana semalam, kemarin kita menyambut the Father's Day. Jadi hari ini saya nak cerita sikit mengenai seorang ayah dalam Islam. Siapa dia seorang ayah daripada sudut pandangan perspektif Islam. Tuan-tuan, sebelum itu, izinkan saya, tuan-tuan dan puan, izinkan saya. Semalam, tuan-tuan, saya buat laporan polis. Saya buat laporan polis semalam, ada 2 laporan polis yang saya buat. Satu, Puan Soraya, pegawai saya yang menerima panggilan pertama telefon dan juga bertukar-tukar WhatsApp message dengan orang yang mengaku dirinya, tuan-tuan, sebagai orang yang ditugaskan untuk mengutip dana, untuk mengutip duit bagi membantu fakir miskin, tetapi dalam konteks ini bagi membantu orang-orang mu'allaf, mereka yang baru masuk Islam, teman-teman yang baru masuk Islam. Dia hendak RM1,350 dimasukkan dalam satu akaun, diberi akaun public bank dengan nombor akaunnya dan diminta disegerakan sebab pukul 9 hari itu, 2 hari yang lepas, tuan-tuan dan puan, pukul 9 malam dia akan selesaikan tentang bank in 1,350 daripada apa juga, dari akaun mana pun, daripada akaun, sama ada akaun syarikat, sama ada akaun yayasan saya dan sebagainya, untuk dimasukkan dalam akaun itu. Ini scammer, ini scam. Tuan-tuan, ini scam. Jadi oleh kerana, tuan-tuan dan puan, insya-Allah itu berlaku dan saya takut, saya bimbang ini akan berlaku kepada orang lain. Mujurlah dia berlaku kepada pegawai saya. Pegawai saya dalam bercakap 2-3 minit bercakap gitu, tuan-tuan, dalam suaranya, dalam gaya bercakapnya, dalam SMS-nya, dalam WhatsApp-nya, sudah dapat ditangkap bahawa itu adalah scammer, tuan-tuan dan puan. Sudah dapat ditangkap gerak-geri bahasanya, itu adalah scammer. Maka tuan-tuan dan puan, insya-Allah minta dimasukkan duit 1,350 untuk tujuan membantu mu'alaf, tidaklah kita buat, tuan-tuan. Su tidak buat, Puan Soraya tidak buat. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, saya pagi-pagi terus melaporkan diri. Bukan melaporkan, dibuat laporan polis kepada Balai Polis di Taman Tun Dr. Ismail. Inilah laporan saya buat. Alhamdulillah, tuan-tuan. Dengan laporan ini, kami telah berikan statement. Puan Soraya telah berikan statement. Saya telah berikan statement. Alhamdulillah, kemungkinan besar siasatan akan dibuat. Dan insya-Allah, tuan-tuan, saya harap bukan siasatan itu yang penting bagi saya. Yang penting bagi saya, nombor 1, tidak ada orang yang tertipu, tidak ada orang yang terperangkap. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, saya nak jaga reputasi Yayasan Kebajikan Sabah. Saya nak jaga reputasi saya. Dan saya nak jaga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya tak mau sikit pun, walaupun setitik, elemen tidak amanah dalam saya mengendalikan yayasan, dalam saya mengendalikan Anjung Husnul Khatimah. Sekarang kita sedang giat memungut dana dan saya nak menetapkan keyakinan yang kental. Tuan-tuan yakin tentang accountability, tentang integriti kami dalam mengendalikan dana bersama dengan Perbadanan Waqaf Selangor, anak syarikat kepada Majlis Agama Islam Selangor. Jadi tuan-tuan dan puan, ya. Jadi saya harap inilah dia. Tuan-tuan, laporan polis, tuan-tuan boleh tengok kat sini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang telah saya lakukan, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan puan redalah keadaan. Dan sekali lagi saya minta kepada tuan-tuan, siapa saja daripada mana pun yang menghubungi tuan-tuan secara langsung untuk minta dimasukkan dalam akaun, dalam apa benda pun, berapa banyak pun, kalau itu diminta atas nama Dr. Hasan Ali,
Dia pakai tuan-tuan profile picture dalam Facebook saya. Gambar saya tuan-tuan, gambar saya. Jadi siapa yang tak percaya gambar saya, profile picture saya, tuan-tuan dan puan, menggunakan macam kalau ada logo saya. Jadi sebab itu tuan-tuan orang mungkin akan percaya. Tapi saya harap tidak ada duit yang sudah dikeluarkan untuk tujuan penipuan mereka itu. Mudah-mudahan itulah tuan-tuan dan puan, saya harap insya-Allah sesuatu yang positif akan berlaku. Tuan-tuan dan puan, saya bagaimana yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya. Saya nak bercerita tentang siapa dia seorang ayah. Kita menyambut tuan-tuan Father's Day. Tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Hanya tuan-tuan, Father's Day ni unsurnya asalnya daripada barat. Mother's Day pun daripada barat. Valentine's Day pun daripada barat. Tuan-tuan, ya, Good Friday pun daripada barat. Berbagai-bagai lagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, ya. Tuan-tuan, ya, kebanyakan itu, sambutan itu adalah berbentuk dua saja. Orang barat melihat manusia ni daripada dua komponen. Jasad, akal, jasad, akal. Jasad daripada rambut sampai ke kaki itu jasad. Akal, mental faculty ni. Brain, mental faculty, pemikiran manusia. Jadi manusia ini dilihat oleh barat, kombinasi ada dua unsur. Jasad dengan akal. Jadi Father's Day ni tuan-tuan dan puan, jasad kita hendak ayah kita sihat. Kita hendak pemakanannya baik untuk ayah. Kita hendak penjagaannya baik untuk ayah. Kita nak minta layanan anak-anak dan siapa juga yang nak memberikan layanan kepada ayah, layanan yang terbaik. Bagus. Satu lagi tuan-tuan dan puan, kita nak ayah kita, ayah kita, orang barat ni, ayah kita, mentalnya jelas, pemikirannya konsisten, boleh berfikir, boleh bertindak, boleh merancang, itu dia kan. Boleh melihat anak-anak, boleh melihat cucu-cucu, boleh berjalan, boleh pergi makan angin, boleh buat kerja, boleh mendapatkan rezeki, boleh bawa kereta, itu semua tuan-tuan. Itu akal dan juga jasad. Tapi ada satu komponen tuan-tuan dan puan yang missing. Komponen ni bagi besar. Bagi orang Islam, ini komponen yang terpenting. Apa dia? Komponen roh. Roh. Tuan-tuan ni, agama daripada roh. Amalan-amalan agama pada roh. Kan? Jiwa agama pada roh. Tuan-tuan dan puan ni, suntikan-suntikan agama pada roh. Kesedaran-kesedaran yang mendalam kepada agama adalah kepada roh. Rintihan-rintihan dalaman ialah kepada roh. Sentuhan-sentuhan dalaman ialah pada roh. Tuan-tuan, ya, kebesaran Allah dalam roh. Kebesaran Nabi Muhammad SAW dalam pemikiran dan juga dalam roh. Tuan-tuan, ya, syurga neraka adalah dalam roh. Padang mahsyar adalah dalam roh. Mizan adalah di alam roh. Tuan-tuan, ya. Apalagi titian sirat adalah di alam roh. Alam roh. Hanya roh saja yang dapat menggambarkan sesuatu yang kita tidak boleh fikirkan dengan menggunakan akal yang ada kepada kita. Artinya, tuan-tuan dan puan, Islam lihat seorang insan termasuk bapa-bapa, termasuk ayah-ayah. Apa dia? It's a compositions of among three components, major components. Jasad, akal, roh. Islam mementingkan jasad, Islam mementingkan akal, Islam mementingkan roh. Tergambar dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, macam mana jasadnya, macam mana surah artinya jasad, gambaran Nabi Muhammad SAW. Daripada hujung rambutnya sampai hujung kaki dia. Satu lagi sirah, ialah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Perjuangan tuan-tuan menggunakan insya-Allah macam mana dia menggunakan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak menyebarkan Islam, macam mana nak mendapati orang Quraisy, macam mana nak mendapatkan fikiran daripada para sahabat. Itu menggunakan akal tuan-tuan, akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Dalam Al-Quran disebut Allah cabar kita. Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu dapat memikirkan di sini? Tapi satu lagi tuan-tuan, yang Nabi Muhammad dan para sahabat sampai kita sekarang ini, yang mungkin tidak ada kepada tradisi yang lain daripada Islam, ialah kekuatan roh, nak dibina roh.
Di sinilah letaknya perbincangan mengenai iman. Di sinilah letaknya perbincangan mengenai takwa. Di sinilah letaknya perbincangan mengenai ihsan. Di sinilah perbincangan mengenai kebesaran Allah. Di sinilah perbincangan mengenai kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah perbincangan mengenai takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah perbincangan mengenai takutnya, harapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah bincangnya tuan-tuan dan puan, macam mana kita merasakan kita hampir dengan Allah. Di sinilah tempatnya tuan-tuan kita menitiskan air mata siang, malam, pagi, petang, terutama pada dini hari daripada pukul 4 pagi sampai sebelum subuhnya. Kita menangis teresak-esak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebab kita diruntun oleh keperluan roh kita dalam mana ini tuan-tuan. Yang itulah that component is missing. It is not in the Western tradition. Tuan-tuan menyambut hari ayah, hari bapa, whatever you call it, tuan-tuan dan puan, komponen roh itu hampir tidak ada. Kalau ada pun dalam tafsiran mereka, yang tafsiran mereka tidak sama dengan tafsiran kita bagi orang Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, kalau kita menyambut hari bapa ni cara macam orang barat sambut, jasad dan akal, jasad dan akal, jasad dan akal. Kita adakan sambutan, kita adakan perayaan, kita adakan sukaria, kan? Kita adakan makan-makan. Setakat itu saja. Macam kita menyambut hari jadi kita misalnya. Itu tuan-tuan, itu tradisi-tradisi barat yang tidak ada dalam Islam. Dan kemungkinannya apa yang kita lakukan itu tuan-tuan, bukannya memancing pahala, tapi sebaliknya mengundang dosa tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak jaga-jaga misalnya. Kalau kita punya sambutan, kalau kita majlis itu tuan-tuan, membelakangkan Allah, membelakangkan Nabi Muhammad SAW, membelakangkan agama, membelakangkan Islam, membelakangkan roh, membelakangkan akal, membelakangkan jasad, gabungan jasad, akal dan roh kalau dibelakangkan, tuan-tuan, terimalah kutukan Allah. Terimalah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita nak lakukan tuan-tuan. Sebab itu bagus. Bagus tu, the very philosophy of us celebrating yang namanya Hari Ayah, Father's Day, bagus. Tapi bagus, dia menjadi bagus kalau misalnya tapaknya adalah Islam. Tapaknya adalah roh. Tapaknya adalah pemikiran agama. Tapaknya adalah amalan agama. Tapaknya kebesaran Allah. Tapaknya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, adakah itu tapaknya semua satu dunia merayakan hari bapa ini? Is that the foundation? Kan? Is that the base? Saya tak fikir tidak. Saya pun lama tinggal di negara barat, tuan-tuan. Lama tinggal belajar di negara barat. 6 tahun setengah saya belajar di negara barat. Itu sajalah. Mother's Day, bagus. Ideanya baik, tetapi caranya itu, bila tidak masukkan komponen roh ni, komponen kebesaran Allah, kemuliaan Nabi-Nya, komponen agama dalam apa-apa sambutan pun, besar, kecil, sederhana itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak guna kita memekik-mekikkan Father's Day, Father love you, Father love you. Anak-anak saya pun bagikan wishes Father's Day kepada saya. Dan kepada siapa juga anak-anak saya yang sudah pun menjadi bapa-bapa. Ya. Alhamdulillah. Saya terima dengan baik. Tetapi, kalau setakat wishing, best of luck Father, itu saja. Tuan-tuan, ialah dia tak sampai kepada peringkat agama, tak sampai kepada peringkat spirituality, tak sampai kepada peringkat kita tuan-tuan menghadap Allah Subhanahu wa taala, segala-galanya kita serahkan kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang sihat untuk Allah, ayah yang sihat untuk agama Allah, ayah yang sihat untuk beribadah kepada Allah, ayah yang sihat jaga mak, jaga ayah untuk Allah Subhanahu wa taala, ayah yang sihat berbakti terus kepada keluarganya dan untuk Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah, bawa keluarga kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati sekalian, ya, atas sebab itulah tuan-tuan, ini konsep ni penting. Tak kisah tuan-tuan, Father's Day pun super, Mother's Day pun super, whatever day, Warriors Day, whatever, paksinya mestilah agama. Tuan-tuan, base-nya mestilah agama. Tuan-tuan, akarnya mestilah agama, akar tunjangnya mestilah agama. Jadi tuan-tuan dan puan, peringkat awal ni saya ingin menyebutkan Father's Day, to me, Father's Day will be placed on the foundation, di atas foundation agama. Itu barulah seronok kita merayakan, insya-Allah. Contoh,
Kita merayakan, katakanlah semalam kita merayakan, makan kita makan. Adik-beradik datang, anak-anak datang merayakan, mengucapkan selamat hari ayah kepada. Tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan, apa pengisiannya? Pengisiannya mungkin tuan-tuan makan-makan dengan doa selamat, makan-makan dengan bercabat ayah, salam dia, cium tangan dia, peluk dia, cium dahi dia, bisik telinga dia. I love you ayah. Saya sayang ayah kerana Allah. Saya menghormati ayah kerana Allah. Saya akan menjaga ayah sampai ayah mati nanti kerana Allah. Saya sayang ayah kerana Allah. Itu dia. Tak apa, no wishing, happy Father's Day. Itu saja. Tak menepati tuan-tuan. Tak ada menepati itu. Tapi kita kena relate kan, sayang aku kepada ayah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana aku cinta Allah, aku cinta ayah. Kerana aku sayang Allah, aku sayang Allah. Aku sayang ayah. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Jadi apa yang saya nak sebutkan ni tuan-tuan ya, jangan lupa tuan-tuan, jangan lupa, jangan kita terpesong. Satu dunia semalam menyambut Father's Day. Jangan kita terpesong, jangan kita ikut lorong mereka, jangan ikut cara mereka, jangan ikut acuan mereka. Kita ada acuan kita sendiri. Acuan kita, acuan spirituality. Acuan kita, acuan roh. Acuan kita, acuan mendekatkan diri kepada Allah. Acuan kita, acuan ialah Allah based. Acuan kita ialah acuan Rasulullah biased. Itu acuan kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah kita dengar daripada sikit pesanan daripada Yayasan Sabha. Tuan-tuan, apapun tuan-tuan lihatlah insya-Allah dalam skrin, sama ada dalam smartphone tuan-tuan, sama ada tuan-tuan melihat dalam notebook tuan-tuan, tuan-tuan lihatlah pertolongan, keperluan yang kita perlukan tuan-tuan, insya-Allah, untuk membantu dalam bentuk wakaf, dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk fidyah, dalam bentuk amal jariah fi sabilillah, untuk kita sama-sama membangunkan Anjung Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dermalah tuan-tuan, sama ada individu, sama ada keluarga, sama ada organisasi, sama ada syarikat, dermalah. Kita nak melahirkan satu kompleks yang agak besar, 13 juta ringgit, dengan tanahnya 13 juta ringgit, bangunannya saja 12 juta ringgit. Ini yang kita nak bangunkan. Gunanya tidak lain dan tidak bukan untuk bimbing kita. Bimbing saya, bimbing saudara. Yang pertama, bimbingan untuk mereka yang berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kita nak bimbing. Bimbingan apa? Bimbingan untuk mati dalam husnul khatimah. Bimbingan untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bimbingan untuk mati supaya Allah sayang kita dan kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbingan untuk mati supaya kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu ke tak perlu tuan-tuan? Pastinya perlu. Yang kedua, buku-buku tuan-tuan. Ada 3 serangkai buku-buku yang saya tulis. Semuanya buku-buku yang saya tulis itu untuk memancing minat kita, untuk memujuk kita, memujuk anak-anak kita, seluruh isteri kita tuan-tuan, untuk menjadi insan-insan yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang kita tengok tadi tuan-tuan dan puan, kita ada taska. Kita ada taska. Kita ada nursery tuan-tuan, kita ambil daripada 2 tahun sampai 4 tahun, 2 tahun sampai 4 tahun. Sekarang ni ada 8 cawangan, 2 di Bangi, 1 di Kajang dan 5 di Kuala Lumpur. Tuan-tuan, kita punya motto ialah professional, tuan-tuan dia professional, modern, global, Islamic. Professional, modern, global, Islamic. Itulah inti kepada taska kita. Kita jaga anak tuan-tuan, kita jaga baby, kita jaga toddler, suasana persekitarannya membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Di samping nak menjadikan mereka asas, menanamkan biji benih untuk menjadi profesional, untuk menjadi orang korporat, untuk menjadi orang agama, untuk menjadi seluruhnya. Tetapi asasnya anak yang beriman, anak yang bertakwa, anak yang menghormati mak bapak dengan foundation keimanan yang mantap untuk menghormati ibu dan ayah mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap mendapat sokongan daripada tuan-tuan dan puan. Apa juga yang kita lakukan ni seluruhnya, kalau ada kebaikan, kalau ada keuntungan berbentuk RM, ringgit dan sennya, kita dermakan seluruhnya kepada pembinaan Kompleks Anjung Husnul Khatimah, termasuk taska tadi. Kok ada keuntungannya. Kita beroperasi baru 1 tahun 3 bulan tuan-tuan. Jadi kita masukkan dalam akaun Anjung Husnul Khatimah. Kita dengar sekarang tuan-tuan, insya-Allah mesej daripada Yayasan Sabha. Sila tuan-tuan.
Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama duduk dalam saf. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, tuan-tuan dah dengar mengenai komplek Anjur Husnul Khatimah. Dermalah, infaklah, wakaflah, zakatlah, amal ma'ruf nahi mungkar. Tuan-tuan, kita hendak menjadikan diri kita ni kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dermalah tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian kita dah dengar mengenai buku-buku tadi, tuan-tuan, insya-Allah dapatkanlah. Jadi kalau buku ni buku rujukan, di setiap rumah kena ada buku ini, tuan-tuan. 3 buku ni, 3 serangkai. Dan saya sedang menulis buku yang keempat, seluruhnya mengenai salat. Macam mana saya nak jentik hati anak-anak, menjentik hati suami, menjentik hati isteri, menjentik hati orang yang lebih dewasa daripada kita, supaya mereka rukuk dan sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh harapan, dengan penuh pengabdian, dengan penuh keseronokan, dengan penuh, tuan-tuan dan puan, dengan kekhusyukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, tadi saya menyebutkan, kita cerita tentang tuan, siapa dia seorang ayah. Tuan-tuan ya, isunya bila kita bincangkan yesterday, it was a Father's Day. Tuan-tuan, hari ayah semalam, hari bapa semalam ni. Apa isunya? Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan, ialah isunya sebagai seorang ayah, pemimpin. Ayah ni pemimpin. Ayah memimpin isterinya, ayah. Memimpin anak perempuannya, ayah. Memimpin anak laki-lakinya, ayah. Kalau misalnya ada anak saudara yang menumpang di rumah itu, pimpinannya adalah ayah. Ayah pemimpin. Dan Allah akan tanyakan kepimpinan kepada ayah itu. Okey, bila kita memimpin, tuan-tuan, adakah kita sudah menserlakan daya kepimpinan kita? Sudahkah, tuan-tuan, sebagai pemimpin, sebagai ayah, betul-betul, tuan-tuan dan puan, melaksanakan tugas sebagai pemimpin? Tugas yang pertama, menentukan matlamat keluarga. Apa matlamat keluarga? Tuan-tuan, saya takut, saya bimbang, saya ragu kalau tuan-tuan dah kahwin, perempuan dah kahwin 20 tahun, seorang suami, seorang ayah tak pernah sekalipun menjelaskan kepada anak-anak, kepada suami, kepada isteri, kepada anak-anak tentang matlamat keluarga kita ni. Dah 5 orang anak, masuk mak, masuk ayah, 7 orang dalam keluarga itu. Tak dengar lagi, tuan, tak dengar lagi. Apa matlamat kita ni? Anak yang pertama dah umur 29 tahun. Anak yang terakhir, tuan-tuan, dah umur 9 tahun dah anak kita ni. Apa matlamatnya? Pagi kita bangun, pergi sekolah, yang ayah pergi kerja, balik, makan, tengok TV, tidur, besok pergi kerja, balik, pergi sekolah, balik, pergi pasar malam, pergi pasar tani, beli makanan, masak, tengok TV, tidur, besok pergi lagi. Itu ke dia? Itu ke keluarga? Itu ke dia pimpinan keluarga? Itu dia matlamat keluarga? Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, itu matlamat. Yang kedua, ilmu. Ilmu namanya ilmu parenting, ilmu keibubapaan. Saudara-saudara, kita kena kuasai ilmu keibubapaan ni. Macam mana nak kita mentadbirkan isteri sebagai seorang suami dan ayah? Macam mana nak mentadbir mengurus anak-anak kita? Apa yang nak diurus? Jasadnya nak diurus, akalnya nak diurus, rohnya nak diurus.
kita kena urus roh anak-anak kita ni. Kita kena urus hati anak-anak kita ini. Kita kena urus jiwa anak-anak kita ini. Kita kena urus kemahuan jiwa anak-anak kita ini. Kita kena urus kemahuan lahir dan batin anak-anak ini. Kita kena urus kasih sayang anak ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena urus kasih sayang anak ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena urus anak ini kasih sayang dengan ayahnya, kita sebagai ayah dan ibunya. Kita urus anak ini supaya adik-beradiknya dalam keadaan tuan-tuan selesa hidup, sayang menyayangi antara adik-beradik. Kita kena urus anak-anak kita, termasuk isteri kita. Macam mana kita immerse dalam masyarakat, tuan-tuan. Macam mana kita berpadu dalam masyarakat. Macam mana kita bertindak dalam masyarakat, jiran, tetangga, masyarakat yang lebih luas. Akhirnya, macam mana kita urus anak-anak dan isteri kita dalam konteks umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan, apa yang nak diurus? Yang nak diurus ialah ada dua dunia. Dunia sekarang ni nak diurus, makannya nak diurus, pakaiannya nak diurus, transportnya nak diurus, sekolahnya nak diurus, duit sekolahnya nak diurus, ya, yuran sekolahnya nak diurus. Tuan-tuan, semuanya nak diurus, tuan-tuan, ya. Sampai apa pun dalam dirinya, dalam kehidupannya perlu diurus. Tuan-tuan, ya, tapi satu benda yang mesti diurus, tuan-tuan, ialah tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti diurus. Salatnya mesti diurus. Salat berjamaah dalam keluarga mesti diurus. Ilmunya mesti diurus. Ilmu fardu ainnya mesti diurus. Ilmu fardu kifayahnya mesti diurus. Ilmu sayang mak mesti diurus. Ilmu sayang ayah mesti diurus. Ilmu sayang Allah mesti diurus. Ilmu sayang Rasul mesti diurus. Allah, tuan-tuan, banyaknya, tuan-tuan. Banyaknya, tuan-tuan. Itu hari bapa. Inilah orang Islam melihat hari bapa. Ini konten hari bapa dalam Islam. Apa lagi, tuan-tuan dan puan, hal-hal agama yang perlu diurus. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, ialah kepimpinan kita ni. Saya kata tadi, ilmu. Buku tu. Saya tulis 3 buku ni, tuan-tuan dan puan. Ada suami, agaknya ada ayah. Minta maaf saya sebutkan ni. Saya minta maaf, tuan-tuan dan puan. Mungkin tak pernah beli buku. Sebiji buku pun tak pernah beli, tuan-tuan. Sebiji buku pun tak pernah habis dibaca setelah kita kahwin 27 tahun. Tak pernah habis baca buku, katakanlah buku Fardu Ain, Cantiknya Islam, karangan, tuan-tuan, karangan almarhum Datuk Ismail Qamus. Dah baca ke? Buku mengenai, tuan-tuan, mengurus jiwa yang ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Harun Din, Allah yarham. Dah baca ke belum? Inilah, tuan-tuan dan puan, Kalau kita tak baca buku-buku itu, buku hadis ada tak dalam rumah kita? Buku fiqh ada tak dalam rumah kita? Buku tauhid ada tak dalam rumah kita? Buku tafsir ada tak dalam pada rumah kita? Allah, tuan-tuan, buku hadis ada tak dalam rumah kita? Dan ini kita kena fikirkan sebab ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Amalan, tuan-tuan dan puan, selesa tak kita tengok anak perempuan tak semayang atau lambat semayang? Selesa tak kita tengok anak laki-laki yang balik, tuan-tuan, terus makan tak semayang lagi? Semalam saya, tuan-tuan, ada berjumpa dengan kawan ni. Kawan ni ada 2 adik-beradik, tuan-tuan. Dia bercerita dengan saya, melelehkan air mata. Pasal apa dia kata? Allah, dengan mak dia punya strict tentang agama ni. Kalau datang balik ke rumah misalnya, yang ditanya dulu ialah semayang. Kalau makan nanti dulu, walaupun lapar macam mana pun, salat dulu. Selepas salat baru makan. Apa pun, nak buat kerja apa pun, salat dulu. Selepas buat kerja itu, dah selesai salat, baru buat kerja. Apa pun, nak bersembang-sembang, jangan dulu. Salat dulu, baru boleh bersembang. Apa pun, nak ke dapur, jangan dulu. Selepas salat, baru ke dapur dulu. Allah, dia cerita saya dengan lenangan air mata. Macam mana penyesalannya, kerana dia rasa dia belum mengkhidmati maknya, terutama maknya. Dia merasa dia belum lagi memberikan khidmat bakti yang sesungguh-sungguhnya kepada seorang yang namanya ibu, satu orang yang namanya emak itu, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, daripada hidayah yang dimasukkan dalam hatinya, walaupun dia agak nakal sikit waktu mudanya. Hingga kenakalannya itu, tuan-tuan dan puan, rasanya, tuan-tuan, hati ibu tercuit sikit. Hati ibu tercolek sikit, tuan-tuan. Hati ibu rasa-rasa tak senang sikit. Hati ibu rasa-rasa tergores sikit, tuan-tuan dan puan. Itulah penyesalan yang tak habis-habis. Dia bercerita dengan saya tentang hal itu, tuan-tuan. Mula kejap air mata mengalir. Inilah air mata taubat. Inilah air mata penyesalan. Inilah air mata kasih sayang. Inilah air mata yang ada dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata penyesalan,
Air mata tidak ada repeat lagi kepada orang lain. Air mata yang kita akan istiqamah membuat kebaikan-kebaikan bagi menutup segala kelemahan-kelemahan, terutama dalam hubungan kita dengan mak, dengan ayah, dengan adik, dengan abang, dengan kakak, dengan keluarga terdekat, dengan jiran, dengan sahabat, seluruhnya dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan puan lemah tuan-tuan lemah kita lemah. Lemah percontohan. Sebagai ayah lemah, tak ada contoh tak ada. Contoh kerja kuat tak ada, contoh bangun pagi tak ada, contoh subuh tak ada, contoh tengah hari tak ada, semalam hari Sabtu dan hari Minggu. Apa contohnya kita? Bangun pagi pukul 10, itu ke contoh dia? Tuan-tuan dan puan Dan kita makan, sambil makan, tengok TV, bawa pergi shopping, buat window shopping. Itu ke contohnya. Bukan tak boleh, I'm not against shopping, no. Tetapi tuan-tuan, macam saya katakan, apa pun tapaknya adalah Islam. Apa pun pemikirannya Islam. Apa pun tuan-tuan kotak pemikiran adalah Islam. Apa pun acuannya adalah Islam. Ini yang penting tuan-tuan dan puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, contoh. Anak kita nak tengok contoh. Isteri kita nak tengok contoh. Contoh bercakap macam mana. Kita tengking isteri kita. Kita herdik isteri kita. Kita tuan-tuan susuli tentang kelemahan-kelemahan dia. Kita ungkit apa juga kebaikan yang kita tumpahkan kepada dia. Ini tuan-tuan. Kita tidak ucapkan terima kasih kepada dia. Kita tidak simpati kepada dia. Kita longgorkan seluruhnya bebannya untuk mengurus anak-anak kepada dia. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Bukan itu caranya. Sebab itu saudara yang saya hormati sekalian, ini percontohan. Contoh perkataan, contoh perbuatan, contoh amalan, contoh ibadah. Tunjuk kepada anak. Contoh kita dengan teman-teman, contoh kita dengan saudara mara, contoh kita meraihkan tetamu. Contoh kita memuliakan tetamu, contoh kita memuliakan ibu bapa kita kalau masih hidup lagi. Contoh kita memuliakan datuk nenek, tok wan kita dan sebagainya. Contoh kita memuliakan cousin kita, second cousin, third cousin. Contoh kita memuliakan saudara dalam kumpulan ramai macam itu. Semuanya akan menjadi tontonan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita dan sebagainya. Inilah ayah, inilah bapa. Tuan-tuan dan puan, yang berikutnya, yang keempat, terlalu menyerah kepada, kita selalu serahkan semuanya. Bab pendidikan anak-anak sekolah. Daripada kindergarten, sampai sekolah rendah, sampai sekolah menengah, aku tak tahu apa. Aku tahu aku cari duit, bawa duit setiap bulan, beli makanan, beli pakaian, sediakan transport, sediakan keselesaan, itu tugas aku. Yang lain, tugas sekolah. Aku dah serahkan pada cikgu. Aku dah serahkan kepada ustazah. Tak tengok pun ustazah hajau apa. Tak tengok pun Qurannya macam mana. Tak tengok pun muqaddamnya macam mana. Tak tengok pun boleh baca Quran, tak boleh baca Quran. Umur dah 16 tahun, boleh baca Quran ke tak boleh baca Quran. Tak tengok pun, tak tahu pun fardu ainnya macam mana. Tak tahu pun tuan-tuan dan puan fardu kifayah macam mana. Tak tahu pun apa dibaca waktu dia sembahyang. Tak tahu pun kesempurnaan dia melakukan ibadah. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan, kita ayah dia ni. Kita ayah dia. Dan anak-anak kita tak boleh kontrol anak kita sendiri. Yang perempuan boleh keluar balik suka-suka buat boyfriend balik ke rumah. Kita tak kata apa pun. Isteri kita masak jamu bagi kuih. Boyfriend datang ke rumah tuan-tuan dan puan. Mak dia pula layan lagi. Macam mana tuan-tuan? Dia bukan mahram kita lagi tuan-tuan dan puan. Tak boleh. Ini kena fikir. Ayah sebagai ketua keluarga kena fikir. Allah tanya nanti kepada ayah ini. Sebab ayah adalah ketua kepada keluarga. Kemudian tuan-tuan dan puan pendidikan biasanya ayah serah pada isteri. Isteri, itu anak kau. Kadang-kadang ini anak kau, itu anak kau. Kau jaga anak kau. Kadang-kadang kita gunakan bahasa kepada isteri kita. Itu anak engkau. Bukankah anak aku? Itu tugas engkau. Bukankah tugas aku? Itu tanggungjawab engkau. Bukankah tanggungjawab aku? Sebab ketua pendidikan, guru besar dalam rumah itu, pengetua dalam rumah itu, ayah. Bukan ibu. Pelaksananya, ibu. Guru pelawatnya, ayah. Kitalah tuan-tuan dan puan. Tapi kita jalankan tak program itu? Kita jalankan tak tuan-tuan impian itu? Saya dapat selalu kita pergi sekolah dan sebagainya, buat program-program tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan selalu mesyuarat PIBG, ayah tak datang, mak yang datang. Untuk ambil report card dekat sekolah pasal cikgu-cikgu nak terangkan macam mana prestasi anak dalam satu penggal atau dalam satu tahun, nak diterangkan kepada mak bapak. Bapak tak datang, yang datang ialah mak. Hari sukan, bapa tak datang, ialah mak. Hari menyampaikan hadiah, bapa tak datang, yang datang ialah mak.
Dipanggil oleh guru, ada masalah disiplin anak kita. Bapa tak datang, yang datang ialah mak. Inilah tuan-tuan. Di mana kita? Jadi bila kita cerita tentang the Father's Day ni, sesungguhnya kita mencerita tentang asas kepada sebuah keluarga. Asas pokok sebuah keluarga. Untuk membincangkan kelangsungan keluarga, macam mana perjalanan keluarga, di mana letaknya asas keluarga, di mana letaknya pathways, di mana letaknya the lane yang kita nak bawa, lorong yang kita nak bawa seluruh anak-anak, mak dan ayah, seluruhnya untuk pergi ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, kemudian itu tekanan kehidupan. Kita yakinlah tuan-tuan, dengan COVID-19 ni, dengan PKP dan sebagainya, ada yang dah berhentikan kerja, ada yang sudah diberhentikan kerja. Ada yang kerja setengah gaji saja, dah masuk bulan yang keempat ni setengah gaji. Kesian tuan-tuan bapak, kesian bapak-bapak kita. Ada anak tuan-tuan, ada anak 18 tahun, 19 tahun. Dah SPM, dah 2 tahun, dah 3 tahun dah SPM. Melepak kat rumah tuan-tuan, tak kerja. Kerja sebulan, berhenti. Masuk lagi kerja, mudah pula dapat kerja. Masuk lagi kerja, berhenti. Masuk lagi kerja, berhenti. Duduk di rumah, tidur sampai pukul 10, buka tudung saji, makan, tidur lagi. Jumpa kawan-kawan pukul 5, naik motosikal, pergi entah di mana. Ini anak kita tuan-tuan, itu anak kita. Semayangnya entah di mana, menyembah Allah entah di mana, kebesaran Allah entah di mana. Ini anak kita. Bayang tuan-tuan, anak yang derhaka kepada kita, kerana kita menyebabkan mereka derhaka. Anak yang tak tahu nak semayang, tuan-tuan, lahir seorang anak itu hadis seperti kain putih, fitrah, yang mencorakkannya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, Yahudi dan Majusi. Siapa tuan-tuan dan puan? Ayahnya, emaknya, perkelilingannya, sahabat-sahabatnya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, Father's Day, panjang lebar dah saya cerita tentang Father's Day ni. Panjang lebar dah saya cerita siapa dia seorang ayah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita nak, yang pertama tuan-tuan, intinya yang pertama, ayah seorang pemimpin. Nombor 2, ayah pemimpin nombor 1 dalam keluarga. Presidennya ayah, Perdana Menterinya ayah, guru besarnya ayah, pengetuanya ayah, executive directornya ayah, managing directornya ayah. Mak ialah support. Mak adalah support. Supporters. Main supporting personality mak. Berdua tuan-tuan dan puan, ayah sebagai seorang ketua mesti menjalankan tugas-tugas ketuaannya, kepimpinannya dalam keluarga. Kepimpinannya macam mana? Makan kena jaga, ekonomi kena jaga, pendapatan kena jaga, urusan dapur kena jaga, urusan sekolah anak-anak kena jaga. Tapi yang lebih penting daripada itu ialah urusan agamanya perlu dijaga. Dan Allah tanya kepada bapa. Allah tanya, semua kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu bila kamu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kepimpinan tuan-tuan dan puan sebagai ayah? Anak di bawah pimpinan tuan-tuan, isteri di bawah pimpinan tuan-tuan, jiran tetangga untuk anak dengan jiran tetangga di bawah pimpinan tuan-tuan, kejayaan kegagalan anak-anak menyembah Allah di bawah pimpinan tuan-tuan, kejayaan anak dalam hidup di dunia ini tuan-tuan, sama ada mengikuti lunas-lunas agama atau tidak mengikuti lunas agama, adalah tersedah terletak di pundak di bahu kita tuan-tuan dan puan. Yang keempat saudara, insya-Allah dari segi Father's Day ni, saya harap bila kita cerita tentang Father's Day, meraihkan Father's Day, mengadakan majlis untuk Father's Day, tuan-tuan, wishing our father during the Father's Day, on the day of Father's Day itu, mari tuan-tuan ingatkanlah agama. Walaupun dia ayah, ingatkan agama. Walaupun dia ayah, doakan supaya mereka dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur ayah, murah rezeki ayah dalam belayan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semua anak-anak, saya 8 orang anak tuan-tuan, angkat tangan pada Father's Day, angkat tangan pada subuh. Panjangkan umur ayahku, wahai Allah. Murahkan rezeki ayahku, wahai Allah. Bukakan hati ayahku kepada iman, kepada takwa, kepada ihsan, wahai Allah. Biar ayahku dengan ibuku berkasih sayang sampai akhir hayatnya, wahai Allah. Biar ibu dan ayahku direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kekasih Allah, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umur mereka, murahkan rezeki mereka. Jauhkan mereka daripada COVID-19. Jauhkan mereka daripada COVID-19 dan apa juga penyakit. Aku nak melihat anak ayahku dan ibuku sihat sepanjang hayatnya, wahai Allah. Itu doa kita tuan-tuan, itu doa kita, Masya Allah. Dan yang keenam tuan-tuan dan puan, insya-Allah apa yang saya nak sebutkan ya. Yang keenam tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan ya. Kita buka lembaran baru ni. Setiap kali kita menyambut, sama ada Mother's Day, sama ada Father's Day dan sebagainya, sama ada whatever day tuan-tuan dan puan, insya-Allah
satu lembaran baru yang kita buka. Apa dia lembaran barunya? Terpampang luas, tuan-tuan. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Sayang Allah, sayang Rasul, sayang mak, sayang ayah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita lakukan, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya. Sekali lagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, sekali lagi kepada yang baru menonton, saya sudah membuat laporan polis, tuan-tuan. Ini laporan polis. Ya. Ini laporan polis, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tuan-tuan lihat, ini laporan polis yang saya buat. Laporan polis yang saya buat, tuan-tuan dan puan, berikutan dengan peristiwa yang berlaku, tuan-tuan, yang berlaku kemarin, tuan-tuan, di mana scammer menuntut supaya dimasukkan dalam akaun, menuntut kepada saya, kepada syarikat saya, kepada pegawai saya untuk memasukkan RM1,350 dalam akaun. Dia bagi akaunnya, akaun public bank. Nombor akaunnya ada, public bank punya ada, untuk dimasukkan, nak diproses. Dia telefon sekitar jam 6, nak diproses pukul 9 malam, nak disegerakan memasukkan RM1350. Saya minta, tuan-tuan, tidak ada lagi orang yang tertipu. Alhamdulillah, mujurlah pegawai saya itu sedar daripada awal itu adalah scammer, dan menggunakan, tuan-tuan, menggunakan tuan-tuan, profile picture saya dalam Facebook saya, gambar saya. Ini adalah permintaan Hasan Ali. Ini adalah wakil Hasan Ali. Yang di kontaknya itu ialah wakil Hasan Ali. Inilah permintaannya. Hasan Ali melalui yayasan yang dipimpinnya memang boleh menyumbang, tuan-tuan dan puan. Jadi inilah taktik yang mereka gunakan, tuan-tuan dan puan. Saya harap saya bebas daripada segala penipuan. Saya bebas daripada segala scammer. Dan saya bebas, tuan-tuan, apa yang saya kerjakan ini dalam perlindungan. Mengharapkan sentiasa saya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dimati sekalian, mudah-mudahan insya-Allah. Jangan lupa, tuan-tuan, jangan lupa malam ini pukul 9 suku kita dah rehat 3 malam. 3 malam kita rehat. Ada pembaikan, pembetulan yang nak buat dalam soal teknikal. Malam ni, tuan-tuan, kita nak bercerita tentang dosa pahala dalam Islam. Dosa pahala. Bersama, tuan-tuan, malam ni insya-Allah pukul 9.15 bersama dengan Profesor Dr. Yusuf Muhammad. Profesor daripada UIA dulu, kemudian tu seorang konsultan, seorang pendakwah, seorang ilmuwan, seorang agamawan yang tersohor, tuan-tuan dan puan, seorang konsultan pengurusan dan sebagainya, dengan saya pada malam ini, Profesor Dr. Yusuf Muhammad. Pukul 9.15 pada malam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah pada malam ni, ajak teman-teman, ajak para penonton, ajak seluruhnya. Jangan lupa like and share. Juga, tuan-tuan dan puan, telah diuploadkan, telah dipostkan hari Sabtu, hari Ahad 12.30. Hari Sabtu, hari Ahad 12.30, tuan-tuan dan puan. Saya dah tengok dah. Tuan-tuan, ada 2 video dalam rakaman 15 ke 20 minit yang terbaru, yang baru dirakamkan sekitar 1 minggu. Tajuknya, tuan-tuan, Sakratul Maut. Satu lagi, tuan-tuan, satu lagi tajuknya, insya-Allah, supaya kita mati dalam bimbingan, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tontonlah, tuan-tuan, semalam dia dah uploadkan pukul 12.30 hari Sabtu dan hari Ahad. Dan hari Jumaat, jangan lupa, tuan-tuan, hari Jumaat nanti, jangan lupa, banyak program ni. Hari Jumaat 11.30 pagi, hari Jumaat yang akan datang, hari yang kedua ni. Program yang kedua hari Jumaat 11.30 pagi. Apa programnya? Namanya, tuan-tuan, Khazanah Minda Datuk Dr. Hasan Ali. Kita akan menjawab apa juga soalan-soalan, tuan-tuan, mengenai pendidikan anak-anak, mengenai masalah remaja, mengenai pendidikan agama, mengenai menuburkan nilai-nilai agama dalam keluarga, menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku antara suami isteri, antara ahli-ahli keluarga, jiran tetangga dan sebagainya. Lepas tu bercerita tentang macam mana kita nak hidup dalam suasana-suasana cabaran-cabaran ini, tuan-tuan, dan akhirnya tentang dakwah, kerja-kerja dakwah ini. Saya telah terlibat selama 40 tahun dengan kerja-kerja dakwah ni. Sikit saya nak share dengan tuan-tuan, ada ilmu, ada sikit pengalaman. Saya nak share kepada saudara tentang tanggungjawab besar bagi umat Muhammad kerana kita mendakwah, menjadi pendakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu, tuan-tuan. Sekali lagi, pagi pukul 7, insya-Allah. Malam ni 9 suku, pada hari Jumaat 11.30, dan juga pada hari Sabtu, hari Ahad, insya-Allah kita mainkan video-video. Hari Sabtu 1 video, satu Ahad 1 video. Video pendek antara 15-20 minit. Tontonlah, tuan-tuan, tontonlah video-video itu. Jangan lupa, tuan-tuan, insya-Allah sumbangan kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah
Buku-buku 3 serangkai itu tuan-tuan dapatkan, belilah tuan-tuan dan puan. Sebab hasil daripada buku itu kita dermakan untuk Komplek Anjung Husnul Khatimah. Sebahagiannya kita dermakan untuk Komplek Anjung Husnul Khatimah. Dan juga Taska. Taska kita ambil anak-anak daripada 2 tahun sampai 4 tahun. Nama Taska itu First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah motonya ialah modern, professional, global, Islamic. Modern, professional, global, Islamic. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Terima kasih kepada tuan-tuan. Salam kepada semua, salam kepada isteri, salam kepada suami, salam kepada anak-anak, salam kepada ibu, salam kasih sayang sesama muslim di antara kita. Cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.